Tengok dulu sekat itulah. Ini bab kesaksian dua orang nampak anak bulan Syawal. Boleh juga kalau dari segi mafhumnya kita terjemahkan begini. Bab dua orang bersaksi nampak anak bulan Syawal. Boleh juga. Itu terjemah mafhum lah. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Husain bin Al-Harith Al-Jadili, ada yang kata Al-Jadali, tapi yang lebih kemahnya Al-Jadili, sebab Jadilati, dia sebut Jadilati Qais, bahawa seorang pemimpin Mekah berucap, kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami agar kami melakukan ibadat haji lirru'yah, apabila nampak anak bulan. Yani kerana nampak anak bulan. Kalau kami tak nampak dan dua orang saksi yang adil menyaksikan atau bersaksi, yakni bahawa dia tengok anak bulan, dia nampak anak bulan, nasakna bi syahadatihima, kita akan melakukan ibadat. Jadi ibadat sini maksudnya ibadat haji berdasarkan penyaksian mereka berdua. Saya bertanya Husain bin Al-Harith, siapa pemimpin Mekah itu? Jadi perawi ini tanya. Jadi siapa dia yang tanya? Abu Malik Al-Ashja'i tanya. Dia kata, saya tak pasti. Kemudian dia bertemu pula dengan saya. Dia pun kata, pemimpin Mekah tu ialah Harith bin Hatib, iaitu saudara kepada Muhammad bin Hatib. Kemudian kata Amir itu, sesungguhnya ada di kalangan kamu ini orang yang lebih arif, orang yang lebih tahu tentang Allah, yakni tentang ajaran Allah dan Rasulnya daripada saya. Dia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia menyaksikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya kepada seorang lelaki. Kata Husain, saya pun tanya seorang tua yang berada di sebelah saya, siapa orang yang pemimpin Mekah tu isyaratkan itu? Katanya, inilah Abdullah bin Umar. Orang yang diisyaratkan itu ialah Abdullah bin Umar. Benarlah dia. Memang Abdullah bin Umar lebih tahu daripadanya billah, tentang Allah itu maksudnya tentang ajaran Allah. Faqala, maka kata Abdullah bin Umar, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami, yakni Nabi suruh kami lagu itulah. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Rib'i bin Hirash. Dia mengambil riwayat ini daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nabi itu, pernah pada suatu hari di bulan Ramadan, orang ramai berselisih pendapat, berbeza pendapat, yakni tentang nampak ke tidak anak bulan lah maksudnya. Lalu datang dua orang Arabi, dua orang Arab dusun, dua orang Arab
hulu. Mereka berdua bersaksi di hadapan Nabi SAW dengan nama Allah, sesungguhnya mereka berdua telah nampak anak bulan petang semalam. Petang semalam. Maka Rasulullah, petang kemarin, kalau kita Kelantan ni kemarin, petang kemarin, maka Rasulullah SAW menyuruh orang ramai supaya yuftiru, supaya tidak berpuasa. Khalaf menambahkan di dalam hadisnya, dan supaya mereka pergi ke musalla, yakni ke tempat sembahyang hari raya mereka. Ini bab tentang penyaksian seorang sahaja tentang nampak anak bulan Ramadan. Satu orang saja yang menyaksikan anak bulan Ramadan. Jadi macam mana? Boleh pakai ke tidak? Nak ikut ke tidak dia? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya ada seorang A'rabi, seorang hulu, seorang darat, datang kepada Nabi SAW. Katanya, sesungguhnya saya nampak anak bulan. Kata Hasan, di dalam hadisnya, maksud dia ialah anak bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bertanya, adakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Jawab Arabi itu, ya. Nabi SAW bertanya lagi, adakah engkau bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah? Jawab Arabi itu, ya. Kata perawi, kata Nabi SAW, wahai Bilal, adzin fin nas, istiharkan kepada orang ramai, falyasumu ghadan, biar mereka berpuasa besok. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ikrimah bahawa mereka telah syak tentang anak bulan Ramadan satu kali. Pernah satu kali mereka syak tentang anak bulan Ramadan. Fa'arada Fa'arada pula, situ salah tu. Fa'aradu sepatutnya, seperti dalam syarah tu. Fa'aradu alla yaqumu. Jadi maknanya bukan alif selepas da tu, tapi waw. Alif tu dua alif belakang dia lagi. Alif belakang waw. Mana jamak? Jamak. Fa'aradu alla yaqumu. Jadi mereka tidak nak berdiri. Tidak nak berdiri ni maknanya kiranya mereka tidak nak bersembahyang lagi lah. Maksud sembahyang ni, yaqumu ni, sembahyang tarawih. Mereka tidak nak bersembahyang tarawih lagi lah. Kira-kiranya dah tak nampak anak bulan, tak masuk lagi lah bulan puasa. Wala yasumu, dan mereka tak sempat puasa lagi lah. Tiba-tiba datang seorang A'rabi minal Harrah, dari sebelah kawasan berbatu hitam. Dia bersaksi bahawa dia telah nampak anak bulan. Maka dibawakanlah dia kepada Nabi SAW. Nabi SAW terus bertanya dia, adakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah? Jawab A'rabi itu, ya. Dan dia bersaksi bahawa dia telah nampak anak bulan. Maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal mengisytiharkan kepada orang ramai supaya yaqumu, beribadat pada malam itu, yakni dengan mengerjakan sembahyang tarawih ataupun lain-lain ibadat untuk bulan Ramadan lah. Wa an yasumu, dan supaya mereka berpuasa, yakni pada keesokan harinya. Kata Abu Dawud, sekumpulan perawi meriwayatkan daripada Simak, daripada Ikrimah secara mursal,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis ini. Tidak ada sesiapa pun yang menyebutkan berdiri, yakni mengerjakan ibadat tu pada malam tu. Jadi yaqumu tu tak ada orang lain yang sebut selain daripada Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah saja yang sebut gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya orang ramai berusaha melihat anak bulan, atau orang ramai mengintai-ngintai anak bulan. Itu makna tara'ah, tara'an nas. Begitu. Bukan tara'aya seperti yang tertulis di sini. Banyak salah cetak. Salah cetak. Bukan perawi asal salah, dak. Bukan pengarang ni salah, dak. Orang pandai-pandai berlaku. Salah cetak. Jadi kita lah pula baca ni, kalau tak pandainya kena lah, ubahlah situ. Jadi kena pandai berlaku. Hak jo cetak, hak jo tulis, hak jo riwayat, hak jo baca pun kena pandai. Kalau tidak, tak tahu mana salah. Jadi tara ayat dia tu, itu silap. Bawah tu lagu tu juga. Kalau kita nak harap hak bawah lagu tu juga. Kalau tadi fa'arada tadi, tak apalah bawah fa'aradu. Dekat sikit. Ini. Serius. Tadi fa'arada, tak apalah fa'aradu. Baik, di bawah tu ada betul dah. Tapi sini ni bawah pula gitu juga. Inilah tepat. Orang panggil selekoh makan orang. Lagu ni lah, selekoh bahaya. Selekoh bahaya. Tak boleh. Tara ayat tak boleh. Salah. Sebab tara ayat itu dia musanna. Sedangkan annas itu kalau kita mengambil kira lafaz dia mufrad. Kalau mengambil kira makna dia jamak. Bukan dua orang. Bukan dua orang, ramai. Kalau mengambil kira lafaz dia tara'ah. Kalau nak pakai lurah, akalunil baraghith, tak boleh juga. Kalau nak pakai begitu, tara'au, kena kata begitu. Tara'au dalam bentuk jamak lah, baru sesuai dengan fa'il dia tu. Kalau mengikut lugah akalunil baraghith, dia kena sesuai. Dia antara fi'il dengan fa'il. Ni tak sesuai juga, tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi. Kehikut mana pun tak boleh. Jadi kita kena baikilah tara'ah begitu. Tara'an nasul hilal, orang ramai mengintai-ngintai anak bulan. Yang ni berkumpul beramai-ramai untuk nak tengok anak bulan. Itu maksud tara'ah. Saya pun cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya nampak anak bulan tu. Siapa kata? Kata Ibnu Umar lah, sahabat Nabi ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Yang ni Rasulullah ikutlah hak saya nampak. Dia tak nak sebut pula dia nampak. Jadi dia ikut. Dia pun puasa dan dia suruh orang-orang lain juga, orang ramai juga puasa. Jadi perawi hak nampak anak bulannya seorang. Hak tu anaknya. Babun fi tawqid as-suhur. Ini bab penekanan supaya bersahur. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amr bin Al-As, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemisah di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, yang ini bezalah, pemisah itu mana beza. Beza di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Makan sahur. Sekat tu dulu. Kita tengok semula hak tadi. Ini bab dua orang bersaksi nampak anak bulan Syawal. Nampak anak bulan
Syawal. Lagu mana? Boleh ke tidak? Di bawah tu Syekh Zakaria buat ta'liq. Ta'liq hak banyak-banyak tu orang panggil syarah. Hak bawah tu rekah sikit tu orang panggil ta'liq. Dia kata apa? Dia ambil daripada Zarqani. La yathbutu syawalun biwahidin indal jami' illa Aba Thawr. Qultu ma fi hasyiyatil iqna' يدل على أن المعتمد عندهم ثبوته بواحد. Kata Zarqani, dia mazhab Malik, tidak sabit bulan Syawal dengan penyaksian satu orang saja di sisi sekalian ulama kecuali Aba Thawr. Aba Thawr saja kata seorang boleh, tapi orang-orang lain kata kena dua orang. Nak menyaksikan anak bulan Syawal kena dua orang sekurang-kurangnya. Kalau lebih tu tak kira lah, sekurang paling tidak kena dua orang. Kalau seorang tidak sabit, tak boleh. Jadi kalau tak dapat tu kena cukup dah bulan Ramadan itu, pada petang 29 tu tak nampak, kena cukup lah 30 bulan Ramadan. Kalau nak seorang dapat. Tapi kata Syekh Zakaria, di dalam hasyiah Iqna' ni kitab fiqh Syafi'i. Hasyiah dia tu nama Bujairimi alal Iqna'. Menunjukkan pendapat yang mu'tamad, yang dipegang dalam mazhab Syafi'inya ialah thubutuhu biwahid. Maknanya anak bulan Syawal boleh diterima, telah dilihat juga dengan seorang saja melihatnya, asalkan orang itu orang adil. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satunya tak boleh, kena dua. Satu lagi boleh. Di dalam hasyiah Iqna' tu dia sebut mu'tamadnya, hak menjadi pegangannya seorang pun boleh, bukan kena dua, tidak syarat dua. Tapi hak kebanyakannya kata kena dua. Pasal apa? Pasal dia khilaf ni berpunca daripada, kalau kita tengok hadis-hadis ni, ada yang menyebutkan dengan menggunakan perkataan syahadah. Cuba kita tengok ni hadis yang pertama ni. Kalau kita tak nampak, fa illam narahu wa syahida syahida adlin, syahida, dan ia disaksikan oleh dua orang saksi bi syahadatihima, berdasarkan penyaksian mereka berdua. Begitu juga dalam selepas tu wa syahidah hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seterusnya riwayat, seterusnya tu datang dua orang Arabi fasyahidah, mereka berdua bersaksi. Jadi dia guna perkataan syahadah. Kemudian kalau kita tengok tajuk ni pun syahadah juga. Syahadah bermakna penyaksian, ini termasuk dalam bab saksi, kesaksian. Bila dalam bab kesaksian, dia dalam Quran sebut dua, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Itu kaedah dia, wastashhidu syahidaini min rijalikum illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan, dan seterusnya. Jadi asasnya duduk situ kalau bab syahadah. Jadi orang hak letak dua tu, itulah asasnya. Orang hak letak seorang saja, orang hak letak seorang saja boleh dah, dia pakai ini termasuk, tidak termasuk dalam bab syahadah, dalam bab kesaksian, tetapi dalam bab cerita. Sebab ada juga riwayat-riwayat yang menggunakan perkataan ikhbar, perkataan cerita. Misalnya kita tengok tadi riwayat Ibnu Umar hak akhir kita baca tadi. Dia kata orang ramai duduk mengintai-ngintai anak bulan.
saya pun akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun cerita kepada Rasul. Cerita ikhbar. Ini dalam bab ikhbar. Bab ikhbar ni serupa dengan bab cerita hadis lah, riwayat hadis, menyampaikan hadis. Seorang pada dah tidak syarat dua orang. Kalau dalam bab cerita, jadi serupa hadis. Hadis tu ceritalah. Sebab tu dia hadis ahad, hadis khabar wahid boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam bab ikhbar, cerita, bukan dalam bab syahadah. Situ punca khilaf. Punca khilafnya duduk situ. Jadi hak kata dalam Quran kata jadi saksi ke apa tu, dia kena dua orang. Itu bab saksi. Ini tak termasuk dalam bab saksi pun. Patu hak Nabi tanya tu, adakah kamu bersaksi? Itu Nabi nak pastikan dia Islam ke tidak. Dia kata, kalau orang kafir tak boleh, dia kena orang Islam. Nabi SAW hanya nak pastikan dia tu Islam ke tidak tu. Dia kata, bukan syarat. Dia nak rayak, sebelum dia nak rayak, dia nampak anak bulan tu, kena aku bersaksi gini-gini, kena mengucap gitu. Tak. Itulah punca khilafnya. Habislah di situ. Cumanya muskil. Imam Abu Daud buat tajuk kesaksian dua orang lelaki tentang nampak anak bulan Syawal. Hadis hak dia awak mari di bawah ni, di bawah tajuk bab ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kami supaya kami melakukan nusuk, manasik, yakni ibadat haji itu bila, yakni berdasarkan nampak anak bulan. Kalau kami tak nampak, dua orang bersaksi, dua orang yang adil bersaksi, dia nampak, kami akan melakukan ibadat haji kami juga. Ini cara kau haji. Apa kena mengena dengan haji? Haji bulan Syawal kau? Haji itu tidak bulan Syawal, dia bulan Zulhijjah. Jadi apa makna Imam Abu Daud mari di bawah tajuk ni jaga-jaga tidak sama lagu ni. Hak rajin buat lagu di Bukhari, hak rajin buat lagu ni, orang hak biasa tu mengaji Bukhari dia tahu memang lagu ni pasti tak jelas lagu tu. Tapi kalau Imam Abu Daud jangan buat lagu tu, dia jangan. Walaupun jangan ada, ni jumpa ni ada tepatnya. Tajuk dia zahirnya menyabitkan benda lain. Dua orang menyaksikan dia nampak anak bulan Syawal. Jadi kira-kiranya nampak anak bulan Syawal ni kan nampak untuk gaya lah, esok ke tu gaya. Apa kena mengenanya? Hadis dia awak mari ni nampak anak bulan Zulhijjah. Barulah orang duduk kira nak buat ibadat haji. Orang tu buat kira masa bulan Syawal lagi. Dah lama je, jauh sangat tu. Apa dia buat gini? Inilah orang panggil buat tajuk berdasarkan qiyas. Cara lagu ni Imam Bukhari biasa buat ni. Orang lain jangan buat. Berdasarkan qiyas. Dia nak ayatnya bulan Zulhijjah, bulan apa? Bulan di mana pada salah satu harinya orang Islam merayakan perayaan. Raya apa dia orang panggil raya haji. Hari yang ke-10 Zulhijjah. Dalam bulan tu, dalam bulan Syawal, apa dia yang berlaku? Apa ni raya juga. Cuma raya tu satu hari bulan. Satu hari bulan. Dari sudut tu, dari sudut tu ada kesamaannya. Jadi Imam Abu Daud tengok ada kesamaan. Jadi sebagaimana kalau haji kita nak wukuf pada hari gap, hari yang ke-9. Nak tahu hari yang ke-9 tu tahun mana? Kena tengok awal lagi anak bulan dia tu. Satu hari bulan tu hari ke berapa? Situ lagi kena tengok. Kena ambil hal. Kena ambil kira satu hari bulan tu kena tengok dah. Seperti mana kita nak puasa, kita tengok anak bulan juga. Nabi suruh tengok anak bulan. Mana nak buat kerja haji, gitu juga. Sebab dia berkait dengan tarikh. Dia berkait dengan tarikh. Bila berkait dengan tarikh tu, hari ke berapa jatuh hari yang ke-9?
hari yang ke-10 raya. Jadi kena tentukan di awal bulan, kena tengok anak bulan. Jadi seperti mana kita terikat dengan tengok anak bulan Zulhijjah untuk melakukan ibadat-ibadat haji, begitulah juga kita terikat dengan melihat anak bulan Syawal untuk kita raya puasa atau Idul Fitr. Kot tu jauh tu kena jauh. Sepatutnya dia boleh tahan lagi, banyak lagi hadis ada sebut gininya tengok anak bulan Syawal, tapi dia tak raya tu. Pasal apa? Pasal jaga-jaga dia nak alih rasa sikit lah, kata nak alih rasa. Sedap juga kalau lagu tu. Cara Imam Bukhari, dia istidlal tu cara lagu tu. Hak ni nak ibadat haji, hak ni nak ibadat bulan Ramadan, kena tengok anak bulan juga. Nak raya, kena tengok anak bulan juga. Raya tu yang pertamanya bulan Syawal, 1 hari bulan Syawal. Yang kedua rayanya bulan Zulhijjah. Jadi pada kedua-dua tu ada raya. Jadi Imam Abu Daud kiaskan tengok anak bulan Syawal dengan tengok anak bulan Zulhijjah. Dia kiaskan dengan hak tu. Maknanya hak ni tajuk ni termasuk dalam makis, kaedah kias termasuk dalam makis. Mana makis alihnya hadis ni, iaitu tengok anak bulan Zulhijjah. Begitulah kira-kiranya kaedah dia nya. Jadi atas dasar ada persamaan dan keserupaan, walaupun raya tu tidak sama hari bulannya. Tu 10 hari bulan, ada 1 hari bulan, tak sama. Tapi dari segi kena tengok anak bulan, itu sama, serupa. Dia bergantung kepada hak tu. Habislah, tak apalah, itu selesai dah. Cumanya ini siapa? Perawi ini Abu Malik Al-Ashja'i meriwayatkan hadis ini daripada Husain bin Al-Harith Al-Jadili. Jadilah Qais Amir Makkah khataba thumma qala, yakni seorang ketua ataupun pemimpin di Mekah berucap, kemudian dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kami. Siapa dia pemimpin ni? Nama gapo dia? Ni dalam ni dalam ni dia ada sebut Harith bin Hatib Husain bin Al-Harith. Dia ni faqal huwa Al-Harith bin Hatib akhu Muhammad bin Hatib, wa huwa Al-Harith bin Hatib bin Al-Harith bin Ma'mar dan seterusnya tu. Dia dengan ayah dia hijrah ke Habsyah, lalu dapat anak Harith di sanalah, dan Muhammad. Qala Huzuri walil Harith bin Hatib ni ayah kepada Husain ni. Ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya tersebut di dalam Abi Daud dan Nasa'i. Rawa anhu Husain Al-Harith Al-Jadili wa ghairu. Orang yang meriwayatkan daripada dia ni Husain Al-Harith. Mus'ab Az-Zubairi kata dia dilantik sebagai amil oleh Marwan untuk memungut zakat dan cukai di Madinah. Dia juga jadi amil kepada anak kepada Marwan, iaitu Abdul Malik di Mekah. Ibnu Hibban kata dia ni termasuk dalam tabi'in. Keliru dia. Lianna nass hadithihi, sebab nas hadisnya menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kami. Qala al-Hafiz fil Isabah. Jadi Ibnu Hibban kata dia di tabi'in, keliru, tidak tepat. Yang tepatnya ialah dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi ni?
sahabat Nabi itu Harith itulah. Husain bin Al-Harith Al-Jadili, Jadilati Qais, anna Amir Makkah. Ni. Harith bin Hatib, saudara kepada Muhammad bin Hatib. Jadi Harith ni, jadi cerita ni Harith tu dia sahabat Nabi. Jadi dia itulah Amir Makkahnya. Begitu. Begitu. Zahirnya nampak begitu kan, tapi yang sebenarnya pemimpin di Mekah tu yang berucap tu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kami itu, kebetulannya nama serupa dengan ayah dia, ayah Husain. Kalau ayah dia tu sendiri tu Amir Mekah, apa dia tak tahunya? Dia kata saya tak pasti. Dia tak pasti tu pemimpin hak Mekah tu, dia tidak pasti nama gapo hak berucap tu. Jadi Husain ni dengar, bukan Harith juga, Harith hak Amir Mekah tu ayah Husain ni tak, Harith lain, Harith lain. Jadi kalau Harith hak ni, hak pemimpin Mekah tu kebetulan serupa dengan nama ayah Husain tu. Harith ni memang dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah ke Habsyah dan dapat anak di sana. Lepas tu ada riwayat dalam Abu Daud dan Nasa'i. Tak apalah begitu. Tak apalah, bagaimanapun ini termasuk dalam sahabat yang tidak disepakati lah sebagai sahabat, tidak disepakati sebagai sahabat. Ada khilaf tentangnya. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata dia ni sahabat. Lepas tu ada sebut lagi, lepas pada tu lebih kurang gitulah, mana dia ni jadi amil di zaman sekian-sekian, di zaman orang-orang ni berita. Tapi daripada dia sebut ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, okey dah, tak apalah, menunjukkan dia tu sahabat. Cuma nama dia tu gapo? Dalam riwayat ni disebutlah nama dia iaitu Al-Harith bin Hatib. Al-Harith bin Hatib itu pemimpin di Mekah pada masa tu, amir di Mekahnya. Lepas tu kalaulah dia tu dipertikaikan, tak jadi masalah juga. Dipertikaikan mana tidak disepakati sahabat kau dia ni atau tabi'in, tak jadi masalah. Kalau kata tabi'in pun tak jadi masalah, sebab dia bukan royak dia. Dia royak dia tu tak adalah mana dia ni tak pandai mana. Orang lebih pandai lagi daripada saya ni tentang agama Allah, tentang agama Rasulullah ni ada sini dia. Di sini Ibnu Umar, hak yang diisyaratkan. Ibnu Umar tu jelaslah sahabat. Ibnu Umar pun kata seperti dia kata lah juga, seperti dia kata lah, iaitu kita kena pakai mana penyaksian orang. Kita tak nampak tak apalah, asalkan orang lain nampak tak apalah. Jadi nampak di sini dua orang. Untuk apa dia ni? Nampak anak bulan Syawal. Dia sebut dua orang. Inilah menjadi dalil kepada orang yang mengatakan kena dua orang saksi tu. Sebab dalam hadis disebut dua orang. Lepas tu Ibnu Umar apa mengakui, mengakui. Lepas tu kalau kita kata tu Ibnu Umar pula tu, yang hak tadi, akhir tadi tu, dia cerita saja, dia tidak menyaksikan, dia tidak dua orang, apa seorang saja. Hak tu lagu mana? Hak tu nampak anak bulan Ramadan. Anak bulan Ramadan seorang saja. Hak ni hak Ibnu Umar apa ni sokong ni, hak ni anak bulan Syawal. Apa bezanya anak bulan Syawal dengan anak bulan Ramadan ya? Ya gini, ada beza.
Beza ke mana? Anak bulan tu serupa nampaknya. Anak bulan malam pertama malam kedua lebih kurang je. Hak tidak serupanya kehendak orang tu. Alah puasa ni lambat sikit. Malah. Ramai orang tak sih. Alah puasa tu kena hak malah puasa dia buat lolok. Tak. Dia buat lolok nampak. Orang pun tak rasa lah berlaku. Alah kau nak raya ni semua nak raya cepat. Hak jahil, hak lagu mana, hak tak puasa pun dia nak raya juga. Dia pun menyaksikan. Sebab tu kena dua. Tak boleh. So, dia bergantung kepada keadaan benda tu. Bergantung kepada benda tu. Di situlah kita nampak di sini ulama-ulama mengambil kira dari segi benda yang disaksikan itu. Benda setara mana. Kalau benda tu benda besar, benda berat, maka dari segi bilangan saksi itu pun dia akan berbeza. Sebab itulah berbezanya hukuman orang berzina ke apa, saksi dia tu tidak sama dengan saksi untuk kes-kes lain. Sebab apa? Sebab berat. Ni bagi orang yang mengatakan kena dua orang saksi, dia pegang hak ni lah. Inilah dalilnya. Seterusnya riwayat daripada Rib'i bin Hirash daripada salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi salah seorang sahabat Nabi SAW, dia tidak sebut siapa dia, nama sahabat tu. Tak tahu nama sahabat apa. Sahabat ni kalau sebut pasti dia tu sahabat sudah, tak apalah. Riwayat ni jadi kemak, boleh diterima lalu. Tidak boleh dipertikaikan. Syarat tahu nama dia tu tidak syarat. Dia kata orang ramai duduk berbeza pendapat. Pernah lah di akhir bulan Ramadan. Yang ni nampak kau tidak anak bulan tu. Di akhir bulan Ramadan juga nak tengok anak bulan Syawal lah kira-kiranya. Tiba-tiba mari dua orang Arabi, mereka bersaksi. Jadi sini pun dua orang juga disebut. Lepas tu fasyahidah, mereka bersaksi. Dia guna perkataan syahadah itu. Kalau kita mengambil kira syahadah, dia kena dua orang. Memanglah munasabah lah dua orang. Lepas tu dia guna pula perkataan syahidah tu. Orang-orang yang kata syarat tu kena dua orang tu, inilah dalil dia. Dan cerita nampak anak bulan tu dia kena dalam bentuk syahadah. Dalam bentuk syahadah lagu mana? Saya bersaksi. Dia kena kata gitu nak ayat tu. Saya bersaksi bahawa saya nampak anak bulan. Saya bersaksi dengan nama Allah misalnya. Kalau nak kuat lagi, lagu tu lah, bahawa saya nampak anak bulan. Itulah orang panggil bersaksi. Bahawa mereka berdua di sini bersaksi dengan nama Allah. Ada sebut gitu. Bahawa mereka berdua telah nampak anak bulan petang kemari. Petang semalam. Kalau orang luar dia panggil semalam, mari kita tu. Kalau kemarin tu sebelum pada semalam lagi, mari dulu gapo tu dia panggil kemarin. Tu beza bahasa tu pula. Sebab tu kena berjelas. Kemarin kita, mari kita tu semalam orang luar lah. Kalau mari kita tu orang luar dia kata semalam. Kalau kita semalam ni malam tadi lah. Semalam tu baru semalam. Dia beza bahasa tu. Jadi beza bahasa ni pun kena jelas molek juga. Kalau tidak jadi keliru. Petang kemarin, petang semalam. Maknanya kita kata bulan Ramadan tu 29 hari dah. Habis dah bulan Ramadan ni ke tidak? Kita tengok anak bulan tu. Petang tu lah, petang esok kan tu 30 hari bulan. Petang hari 29 tu tengok anak bulan. Ni dia cerita ni. Jadi pada hari 30 tu dia royak je bahawa dia nampak anak bulan kemarin. Jadi ada dah lah orang tak nampak gapo, tak ada cerita gapo tu, puasa dah lah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun royak istihar, suruh istihar, buka puasa, berhenti puasa, apa nak puasa. Jadi benda-benda lagu ni berlaku ni ada hikmat dia untuk kita, untuk jadi panduan agama. Kita sekarang ni pun kalau sudah kita kata dah tak nampak, puasa lah hari yang ke-30 tu puasa. Maka kalau ada orang royak, lagu ni, kena buat lagu ni. Pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat dia sendiri pernah berlaku. Kalau puasa dah, kita kata dah puasa dah, tak boleh kena sudah. Tak boleh lagu tu. Kena berhenti lah. Kena berhenti. Puasa tu.
Zada Khalaf fi hadithihi wa an yaghdu ila musallahu. Imam Bukhari Imam Abu Daud ni kan ambil daripada dua orang tu guru dia. Satunya Musaddad, yang keduanya Khalaf. Hak berhenti sekat tadi itu riwayat Musaddad. Lepas pada ni mana berhenti setakat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas an yuftiru. Sekat tu. Itu riwayat Musaddad. Riwayat Khalafnya ada tambahan selepas pada tu wa an yaghdu ila musallahu. Tapi Imam Abu Daud nak cerita kitanya kalau dengan tambahan ni, iaitu daripada tok guru dia Khalaf, bukan tok guru dia Musaddad dah. Dia ingat molek. Itulah orang panggil kamilud dhabt. Kamilud dhabt, perawi yang sempurna ingatan dia tu. Dia boleh beza hak tok guru ni sekat ni. Hak ni tambahan ni. Itulah orang panggil ciri-ciri perawi hadis yang sahih. Gak Imam Abu Daud ni dia imam kan? Imam. Dia mesti kemah. Bukan calon-calon orang. Jadi dia ingat tu. Kalau catat dia pun dia catat molek lah. Dia catat molek. Hak ni hak tambah wa ayyaqdu ila musallahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka pergi pada waktu pagi ke musalla. Pergi sembahyang lah. Maya raya lah. Maksudnya maya raya. Lepas tu apa puasa? Berhenti puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi sembahyang raya. Tubik pergi sembahyang raya. Itulah ceritanya. Ni kalau kita kata bahar pula, ulama bahar pula lah. Hak mana-mana tak ada dalam hadis tu dia bahar pula. Baik, ini kalau pagi dia mari raya. Kalau pagi sebelum tergelincir matahari, sebelum tengah hari, tak apalah, boleh lah berhenti. Lepas tu kalau dia mari raya tu sudah gelincir matahari dah pada waktu. Nak waktu. Nak pakai kau tidak? Kena pakai sepatutnya. Lepas tu puasa, berhenti lah puasa. Lepas tu maya lagu mana? Maya petang kau pula. Ni lah ulama bahar pula. Dia kata tak, maya pada hari raya yang kedua. Pada hari raya yang kedua boleh lagi. Ataupun tak payah. Tak payah. Tak payah semaya. Puasa kena berhenti. Sebab apa? Sudah jadi kaedah dah. Puasa pada hari raya haram. Sepakat ulama, ijma' ulama, tak ada khilaf. Tak ada khilaf di kalangan umat Islam. Bukan mazhab dah. Semua mazhab sepakat. Tak ada khilaf. Hari raya tak boleh puasa. Kalau seorang tu dia bernazam niat nak puasa hari raya, tak boleh. Haram, tetap haram. Lagu mana-mana nak qada, tak boleh. Hari tu kena raya, kena tak puasa. 2 hari raya tak boleh puasa. Kita buka, kita tak makan pun sia-sia saja. Tak makan waktu dia dah raya. Hadis berdasarkan hadis Nabi ni lah. Inilah asasnya. Dia kata puasa dah, lepas tu buka. Mana ni ajaran? Ajaran Nabi kita lah dalam kitab ni. Sebut bukan dalam kitab ni sajalah, banyak lagi lah kitab-kitab lain. Jelas. Jadi amalan kita buat ni bukan sembahyang saja, puasa, gol lain, semua ada dalil, ada rujukan, ada tempat ambilannya, tempat sandarannya. Hak ni lah sebenarnya beza kita, istimewa kita Islam ni daripada agama-agama lain sini lah. Hak besar. Sebab agama lain tak ada sandarannya kukuh setiap amalan yang dibuat. Kita hanya satu ya, agama Islam yang ada hak lagu. Pada hak tu ya, kalau nak kira lebih Islam ni beza daripada hak lain, istimewa daripada hak tu ya, hak lain banyak lagi. Hak tu pada dah nak tahu bahawa dia ni agama yang direstui Allah ke tidak. Apa yang Tuhan kata tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Tuhan tak terima. Apa yang dia kata innad dina 'indallahil Islam. Apa yang dia kata begitu tu? Nyatalah sini. Benda-benda lagu ni lah baru nyata. Kalau tidak tak nyata, tak nampak. Duduk bahar kursi, bahar. Wayak ni ada ke tidak? Nak jadi panduan. Tak ada. Tak ada sekemah ni. Tak ada. Abilah situ.
babun fi syahadatil wahid ala ru'yati hilali Ramadan. Ini bab penyaksian satu orang nampak anak bulan Ramadan. Nak pakar ke tidak? Tadi kalau anak bulan Syawal ada khilaf. Kebanyakannya kata kena 2 orang. Tapi kalau anak bulan Ramadan lagu mana? Kebanyakannya kata boleh kalau seorang. Ni Syekh Zakaria tulis bawah tu nota nombor 2 tu, ta'liq nombor 2 tu, hilalu Ramadan yathbutu biwahidin 'inda thalatha. Mengikut imam hak 4 tu, 3 orang daripada mereka kata sabit dengan 1 orang saja nampak. Asal syaratnya dia orang adil lah. Seperti syarat menyampaikan hadis, khabar cerita ni dia kena orang adil. Orang adil ni maksud dia mengetah kau dia adil tu. Dak, istilah ni kitab ni dia bukan adil tu mana dia mengetah. Tidak syarat tu. Adil ni maksudnya orang yang tidak melakukan dosa besar, tidak fasik, tidak mengekali melakukan dosa kecil, maklum dia tidak gitu. Itu adil. Tak rajin kecap pelawak, kita tak tahu dia ni tabiat dia kecap pelawak misalnya, benda-benda lain, adil lah tu. Berbeza dengan pendapat Malik. Sebab Malik dia kata kena dua orang juga. Nak nampak anak bulan ni barulah sabit kena terima sebagai bulan Ramadan, kena 2 orang. Jadi hadis-hadis yang dikemukakan ini kiranya bercanggahlah dengan pendapat Malik. Sebab Malik syaratkan 2, sedangkan hadis-hadis yang Imam Abu Daud akan kemukakan ni menunjukkan seorang pun boleh dah. Dan itulah pilihan Imam Abu Daud sendiri. Pilihan dia pun seorang boleh dah. Lepas tu orang hak terima tu pula, hak tiga mazhab tu, hak terima tu pula, dia terima serupa ke? Tak. Dari segi bila nak bersaksi tu kena guna lafaz bersaksi ke tidak? Kau pandai dengan ayat gitu saja. Khilaf pula situ. Ada yang kata kena guna perkataan saksi, ada yang kata tidak perlu guna perkataan saksi. Saya nampak saja sudah dah. Padahal begitu. Ada khilaf pula situ. Ini riwayat yang pertama di bawah bab ni, riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata ada seorang Arabi. Jadi nak ayatnya syarat, tengok anak bulan ni tidak syarat aling. Tidak syarat aling. Orang jahil pun boleh. Ni Arabi ni jahil lah kiranya. Orang darat, orang ulu. Pahlawan ni bukan lu kata orang ulu, orang darat ni kata dia kurang banyak perkara lah. Kurang banyak perkara. Gapa dia hak kurang? Ilmu pun kurang juga, kemajuan pun kurang juga, adab bahasa pun kurang juga, dia kasar. Sebab itulah Nabi kata mambada jafa. Mambada jafa. Orang ulu ni biasanya kasar. Ulu. Apa ulu? Kita kata bahasa ulu. Jadi Arabi ni ulu kan? Dalam terjemah bahasa kita, darat ulu ni sebabnya ni mengikut bahasa kita. Dulu-dulu cuba tengok Kota Baru ni, apa jadi bandar? Semua jadi bandar tu dia dekat dengan sungai. Alik-ilik, bukan alik ulu. Sebab senang orang nak buat barang-barang hasil tanaman dia, kapal tu di ulu tu, buat mari cepat, tak payah kayu, tidak melawan arus. Pergi berhenti tu kan, tempat hujung berhenti, situlah jadi pasar, jadi bandar kemudiannya. Tapi lah ni tidak gitu dah. Tidak gitu dah. Ni sebab pengaruh dulu ni lama. Siapa kena ni payah nak pergi alik sana. Jadi sebab tu jadi ilir kata. Bahasa kita kan ilir ulu dah. Ilir tu maknanya maju, ulu tu maknanya tak maju. Itulah puncanya. Kita terjemah sekali saja. Dari segi Arab ni tak ada maksud gitu, tak ada bagi dia. Muka sungai mana-mana pun tak ada. Cara adanya.
Walau bagaimanapun mereka cari tempat punca air. Ada air, situlah tempat orang akan makmurkan. Orang akan duduk beramai-ramai. Jadilah bandar kemudiannya. Soal hulu hilir ni, istilah hulu hilir tu tak ada bagi mereka. Cuma Arabi ataupun Badiah ni mana orang duduk di pada pasir tempat tak ada air mana. Pindah-pindah. Tak ada air, pindah pula ke lain. Cari tempat ada air. Orang hak pindah ganda lagu tu. Itu Arabi. Kalau hak sudah tetap tu ada air banyak dah tu, dikuasai oleh orang-orang tertentu dari situ. Dia mau nak pergi pun payah dah. Jadi gitu. Kok mana-mana pun manusia ni, dia akan cari daripada dulu lagi. Dia akan cari punca air mudah nak hidup ni. Sebab hak tu keperluan asas dia. Hak tu keperluan asas dia. Jadi Arabi ni kira-kiranya bahasa kita kata orang Ulu, orang Darat. Gitulah. Setengah-setengah orang dia terjemah orang Arab dusun. Dusun tu apa makna pula? Dusun. Kalau kita di dusun kebun lah. Kebun ni hulu memang banyak sungguh. Kebun durian, beratus-ratus hektar. Kebun katuga ni dusun. Gitu. Dusun ni maknanya kebun lah. Ada juga dusun dengan makna padang sahara. Ni hal lebih sesuai. Orang Arab hak duduk pada pasir, tempat tak ada air, tempat tak ada kemajuan. Itu maksudnya di sini. Hulu hilir tu dari segi terjemahan berdasarkan kita saja. Tapi biasanya demon ni tak ada ilmu lah, sebab dia duduk jauh daripada Nabi SAW. Jarang-jarang saja pergi jumpa. Tapi Nabi SAW terima. Dia terima. Tidak syarat kata kena orang tua, kena orang pandai. Tak. Orang hak cerah mata, hak tu henuknya. Hak cerah mata, tak kira lah dia tu siapa pun. Asal dia Islam, cukup. Asal dia tu Islam. Dia kata saya nampak anak bulan. Benda lagu-lagu ni lah. Pernah zaman Sayyidina Umar tengok duk ita anak bulan lah, pakai ita. Lepas tu tak nampak. Dia nampak ke Anas. Anas kata mata dia cerah, mata dia tajam. Dia nampak. Dia pun nampak. Sayyidina Umar pun nampak, tak apalah. Orang lain tak nampak seorang pun. Dia seorang yang nampak. Pakat dah lah. Sebab dia anak bulan, satu hari bulan ni meta je. Meta. Jadi kalau orang mata tidak tajam tu, tak ada. Tak ada. Jadi Anas nampak. Dia pun kata, Tuhan tak nampak kau? Dia kata ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata tak nampak. Tapi tak apalah, kata dia. Nanti saya tidur atas katil, nanti nampak. Nanti saya tidur atas katil saya, atas tilap saya akan nampak lah, kata. Apa maknanya? Jadi kena tidur atas katil dulu. Bawa katil dia lah pergi padan. Gitu ke? Itu dia gurau, kecek gurau. Orang hak serius macam mana pun ada ketikanya dia gurau. Kalau tak ada gurau ni, tegai juga hidup. Tegai juga main tekanan semua. Tegai buat kajian semua. Dia kena ada juga gurau suka tu. Jadi Sayyidina Umar kata nanti saya duduk atas katil, tak nampak lah. Maknanya nampak tu bukan hotline ni. Hotline ni tak nampak dah, lepas dah. Esok lusa kan ada lagi. Mana ketika ada lah, ketika tu kalau duduk atas katil luar tu akan nampak lah, bukan besar dah. Gitu maksudnya. Lari ni tak nampak. Tapi dia tak kata gitu. Dia kata kau nampak lah tu. Dia kata saya pun akan nampak juga nanti bila duduk atas katil nanti. Kata kok mana dah. Jadi semua tu cerita-cerita ni daripada zaman Nabi sampai kepada zaman Sayyidina Umar, mana-mana seorang tengok padan dah. Orang hilir kau, orang ulu tengok kau tak jadi masalah tu. Budak tengok boleh makan dah, tak apa. Yang pentingnya mata dia tu cerah. Kata Hasan dalam hadisnya. Jadi Imam Abu Daud ni kan ambil daripada dua orang tu guru dia. Yang pertama Muhammad bin Bakar bin Rayyan. Yang keduanya Al-Walid bin Abi Thawr.
Muhammad bin Bakar ni ambil daripada Al-Walid bin Abi Thawb. Berhenti sekat tu. Di situ lepas pada tu ada tahwil sanad, orang panggil. Ada ha. Wa haddatsana. Ni haddatsana ni Imam Abu Daud pula kata. Mana selain daripada Muhammad bin Bakar cerita kepada saya, ada seorang lagi hak cerita, iaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ni pun royak juga, cerita juga. Ni cerita ni kepada saya. Tapi dia ambil daripada Husain Al-Ju'fi. Bukan ambil daripada Walid tu. Muhammad bin Bakar tu ambil daripada Walid. Hasan bin Ali ni ambil daripada Husain Al-Ju'fi. Husain Al-Ju'fi ambil daripada Zaidah. Al-makna. Al-makna tu makna hadis kedua-duanya sama. Lafaz dia tak sama, tapi makna dia tu sama. Itu maksud al-makna. Sebut al-makna, sebut itu maksudnya. Jadi lafaz kedua riwayat untuk guru dia ni tidak sama, tapi makna dia sama. Inilah Imam Abu Daud kata Hasan dalam hadis dia, dalam riwayat dia kata tengok anak bulan. Tadi kata tengok anak, saya nampak anak bulan. Anak bulan gapo? Itu riwayat Muhammad bin Bakar tak ada sebut. Cuma saya nampak anak bulan. Dalam hadis Hasan dia ada tambahan anak bulan Ramadan. Itu bezanya antara riwayat dua orang tu situ beza dia. Sebab tu Imam Abu Daud mari kedua lalu senang ni gini, saling menjelaskan. Ni tak jelas, ni tak apa, ni jelas sini. Itu faedah dia nya. Apa ya kita kata tak mari suku-suku lah. Sebab sampai ke satu peringkat tu dia hak tolak aja, orang tolak aja. Orang tolak. Daripada Zaidah al-makna. Mana sampai kepada Simak, dia Zaidah tu ambil daripada Simak, ke atas tu serupa ya. Alik bawah tak serupa. Alik bawah tak serupa. Tak apalah. Nabi SAW pun tanya, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Dia kata ya. Adakah kamu bersaksi? Nabi tanya lagi, bahawa Muhammad itu Rasulullah? Dia kata ya. Nabi SAW pun kata, istihadlah Bilal, royak kau orang ramai tu, biar puasa esok. Esok puasa lah, start puasa dah lah. Sebab apa? Esok kira 1 Ramadan dah. 1 Ramadan dah. Bila 1 Ramadan, Tuhan kata, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman syahida minkumus syahra. Asy-syahra di situ siapa-siapa ya dah bulan tu. Ada tu mana? Asy-syahr hilal asy-syahri. Sesiapa yang dah menyaksikan atau tengok anak bulan tu, bulan mana? Asy-syahr. Sebut dah sebelum pada tu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi anak bulan tu bulan Ramadan tu lah. Tu pesen bahasa Arab dia, pesen isyarat-isyarat. Tak diriwayat dah, tak payah sebut dah, faham dah. Gitu. Jadi bulan Ramadan selalu dalam kitab-kitab dia sebut anak bulan. Anak bulan tu maklum dah, sini anak bulan ni. Bulan saja dia sebut. Bulan tu maklum dah. Sebab apa? Ada alil las putih. Ada alil las putih tu padan dah. Sebut dah tadi tu Ramadan tu. Jadi sini kan seorang kan tengok anak bulan, seorang pula orang kampung, orang ulu. Nabi terima, dah suruh semua puasa. Tidak kata kena syarat sahabat-sahabat dia pada pandai dah. Nampak? Dah, tidak lagu tu. Jadi di bawah tu nombor 3 tu ada apa? Ta'liq tu. Dia kata dalam hadis ni ada dalil menunjukkan menyokong pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanafi bahawa diterima syahadatul mastur, kesaksian orang yang kita tidak tahu latar belakangnya, boleh kita terima. Wala yuqalu inna as-sahabah kullahum udul fala hajata fihi لأن هذا الحكم باعتبارنا دون زمنه عليه السلام كما بسطه الوالد في التقرير الترمذي. Dia kata
Syahadatul Mastur ni boleh terima ni lagu mana? Yalah boleh terima lah kalau saat ni cerita lah sahabat ni, Arabi saat ni ikut mana-mana pun dia sahabat. Dan mungkin dia Islam ke tu sahabat lah. Pak kita tak tahu siapa dia Arabi tu, nama apa? Kena syarat tahu ke? Tidak syarat kata dia. Ini dalilnya. Kita tak boleh kata dia. Ini sahabat lain cerita. Kan sahabat itu semuanya udul mengikut kaedah usulnya as-sahabatu kulluhum udul. Dia kata as-sahabatu kulluhum udul tu kaedah tu dipakai untuk kita kemudian ni. Untuk zaman Nabi dulu tak lagu tu. Supaya kita ni lah. Kita berhadapan dengan orang hak semasa kita ni lagu mana? Kita tak boleh kata orang kota baru ni semua ada berlaku. Tak boleh kata lagu tu. Begitu juga zaman Nabi tu semua kita ni ada berlaku sahabat. Tak, dia tengok dulu ada buat salah ke tidak, ada buat apa nama dosa ke tidak, dia tengok juga. Jadi di sini tak tanya ni Arabi ni dia saudara mana, dia fasik ke tidak, dia tak ada. Dia tanyanya adakah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, adakah Muhammad itu Rasulullah, itu yang dia tanya. Hak lain tak tahu pun tentang dia tu. Tapi boleh diterima, boleh diterima. Lepas tu begitulah kata dia, sebagaimana yang dibincangkan dengan panjang lebar oleh ayah kata dia dalam Taqrir Tirmizi. Sebab Syekh Zakaria ni ayah dia orang alim besar, namanya Yahya. Syekh Yahya tu banyaklah buat syarahnya. Lami'ud Darari tu dialah hak tulis ke bahasa Arabnya. Hak asalnya Rashid Ahmad Gangohi itu dalam bahasa Urdu, dia tulis ke Arab, ayah dia. Lepas tu takrir soal lagi, takrir Rashid Ahmad Gangohi juga, takrir Tirmizi, namanya Al-Kawkabud Durri, dibawa ke dalam bahasa Arab, ditakrifkan oleh ayah dia, ayah Syekh Zakaria. Jadi Syekh Zakaria ni sambung kerja ayah dia, sambung. Tu adalah takrir Tirmizi tu, namanya Al-Kawkabud Durri. Baguslah, banyak orang tidak ada dalam huraian hak dulu-dulu ada dalam tu, ada. Sebab ayah dia tu orang alim besar, alim besar. Tak apalah. Jadi untuk kita pakai hari ni, hak mana? Lagu mana? Cara. Dia kata kalau langit itu tidak bermendung, cuaca cerah, langit cerah, dan orang ramai tengok, nampak anak bulan, aku dah puasa lah tu jelas lah tu, dah puasa. Tapi kalau seorang saja nampak anak bulan, tidak boleh diterima kesaksian dia selagi tidak disaksikan oleh sekumpulan orang yang mana pihak pemerintah yakin, dengan penyaksian mereka itu yakin mengikut zahir riwayah. Ni dalam mazhab Hanafi gitulah. Mengikut zahir riwayah ni kaedah dia lah tu. Tapi dia tidak menentukan satu kumpulan tu berapa orang, tak ada. Cuma beberapa orang lah kita kata. Tak pandai seorang tu. Tapi ada riwayat daripada Abi Yusuf, bilangan tu kena sebilangan orang-orang yang bersaksi dalam kes qasamah, iaitu seramai 50 orang. Ini kalau langit cerah. Langit cerah nampak seorang, apa? Seorang lah seluruh dunia, seluruh negeri ni, ramai kita orang Islam, seorang yang nampak. Tu bendanya. Kalau langit cerah, kalau mazhab Hanafi gini kaedah dia, kena 50 orang. Khalaf bin Ayyub kata kalau di Balkh 500 orang tu sikit lagi. Mana berkatuk pada tempat tu kalau ramai orang 500 orang tu sikit lagi, dia kata. Ini pendapat dia lah. Ada juga yang kata mesti kena ada
satu kawasan, satu masjid, tempat orang tengok tu seorang atau dua orang. Jadi gabungan semua, sini pun dapat juga, sini pun dapat juga, jadi ramai juga. Ada yang kata gitu. Tapi Hasan, yakni Hasan bin Ziyad, salah seorang anak murid Imam Abu Hanifah, dia meriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah bahawa boleh terima kesaksian seorang yang adil pun sudah boleh dah. Pula ni dia ada khilaf dalam mazhab Hanafi ni. Dan inilah salah satu daripada dua pendapat Imam Syafi'i. Salah satu daripada dua pendapat Imam Syafi'i. Seorang boleh dah, orang adil. Satu lagi pendapat Syafi'i kena dua orang sekurang-kurangnya. Wa qala fi qaulin akhar, Imam Syafi'i dalam satu pendapat lain dia kata kena terima kena dua orang. Jadi alasannya hak riwayat Hasan tu daripada Imam Abu Hanifah tu apa? Ini termasuk dalam bab ikhbar. Hak tadilah riwayat tadi dah. Tadi riwayat dah. Termasuk dalam bab ikhbar, bukan termasuk dalam bab syahadah. Bila ikhbar seorang pun madai dah. Kalau syahadah tentu tidak terima. Kalau syahadah kena dua. Ni dia terima, ni dalam hadis ni kita tengok terima, menunjukkan ini tidak termasuk dalam bab syahadah, tetapi hanya termasuk dalam bab ikhbar. Dalam bab ikhbar ni asal orang hadis bolehlah. Gitu. Kemudian Imam Abu Daud, ni hadis yang pertama. Hadis yang kedua seperti juga zahirnya, tapi hakikatnya tak sama. Ada juga orang tak sepakat hadis ni, tak sih. Kalau tadi pun tak sih, yang kedua dia pun tak sih juga. Pasal apa? Pasal kata dia hadis ini kok mana-mana pun madar dianya ialah Simak bin Harb, dan dia meriwayatkan hadis ini daripada Ikrimah. Riwayat Simak ini kalau daripada Ikrimah mengikut ulama-ulama hadisnya adalah muttarib, tak tetap, tak kemah riwayat dia. Jadi kalau dia mau kemukakan tu kita tak seterima. Pasal apa? Ini riwayat dhaif kata dia. Tak boleh, kena dua orang juga. Sebab tu Imam Malik tak seterima. Kalau awak bagi ni, dia kelih saja. Kelih saja. Dia kelih saja. Ikut mu nak pakai apa? Aku tak say. Gitulah. Pasal apa? Ni, cuba tengok. Ni kan Simak meriwayatkan daripada Ikrimah. Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Cuba hati boleh. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Imam Abu Dawud ambil daripada Musa bin Ismail, dia ambil daripada Hamad ambil daripada Simak bin Harb, dia ambil daripada Ikrimah juga. Tapi ada beza riwayat ni dengan hak tadi. Sebab hak ni riwayat Ikrimah ni secara mursal. Itulah komen Abu Dawud kemudian. Imam Abu Dawud kata sekumpulan ulama perawi meriwayatkan daripada Simak daripada Ikrimah secara mursal. Ni Ikrimah terus dia kata mereka syak tentang anak bulan Ramadan pernah sekali tu. Sedangkan tadi Ikrimah ambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada seorang Arabi mari jumpa dengan Nabi. Hak ni tak ada. Tak ada Ibnu Abbas ni, tak ada. Inilah orang panggil riwayat mursal. Hak tadi tidak mursal. Hak tadi tidak mursal. Hak tadi mana bersambung sanad tu. Ikrimah ni dia bukan sahabat. Jadi dia tak ada dengan sahabatnya. Apa dia duduk cerita mereka syoknya. Dia ada sekali ke dia tahu orang syok tu? Sahabat-sahabat syok. Dia sahabat, dia tidak sahabat. Apa mana dia royak siapa-siapa di kalangan sahabat tu royak ke dia? Tak ada. Hanilah orang panggil mursal. Hak tadi tidak mursal. Dia ada sebut Ibnu Abbas cerita. Halaku itulah yang Imam Abu Dawud kata, qala Abu Dawud rawahu jama'atun an Simak an Ikrimah mursalan alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ada hak mursal ni. Hak tadi tidak mursal. Hak ni lah orang panggil muttarib. Lagu ni lah orang panggil muttarib ni, tak tetap, tak kejap, sekali mursal, sekali tidak mursal. Hak mana sahnya? Hak betul. Tu dia sifatnya. Sebab tu kita tak terima riwayat dia tu lagu tu. So, yang keduanya riwayat yang pertama tadi kan,
Imam Abu Daud ambil daripada Muhammad bin Bakar bin Rayyan, dia ambil daripada Al-Walid bin Abi Thawr. Al-Walid itu perawi dhaif. Tapi itulah sebabnya Imam Abu Daud tak ambil sanad tu je, dia sebut lagi. Qala wa haddathana Al-Hasan bin Ali qala haddathana Al-Husain yani Al-Ju'fi. Sebab apa Imam Abu Daud mari pula sanad lagi? Sebab dia tahu dah. Kau tadi tak kemah. Sebab ada Al-Walid. Maka dia mari sanad lagi. Kau tak ada Al-Walid. Bila kau tak ada Al-Walid tu mana? Hadis ni kau saya pakainya berdasarkan riwayat yang kedua, bukan berdasarkan sanad yang pertama tu. Sanad yang pertama tu hanya sebagai sokongan saja, bukan sebagai asas. Tu dah. Satu. Yang kedua, tapi lagi masalahnya Simak ini meriwayatkan daripada Ikrimah. Mengikut ulama-ulama hadis maklum, kalau Simak meriwayatkan daripada Ikrimah, kena beringat hak ni dia riwayat daripada Ikrimah. Kalau dia tidak riwayatkan daripada Ikrimah, tak apa, okey, tak apa. Kalau hak dia riwayat daripada Ikrimah, masalah lagi. Ini masalahnya Imam Abu Daud cuba tonjolkan kepada kita. Masalahnya di mana? Salah satunya ialah satu riwayat dia mursal, satu lagi tidak mursal. Tidak mursal tapi marfu'. Yang pertama. Yang keduanya, riwayat yang kedua ni ada sebut. Dalam riwayat yang kedua ni ada sebut, bila begitu Nabi SAW pun suruh Bilal istihad di kalangan orang ramai, ay yaqumu, supaya mereka berdiri, yang dia beribadat pada waktu malam tu, bukan masuk bulan puasa dah kan, malam tu start dengan malam, jadi boleh dah beribadat malam tu. Wa an yasumu, dan berpuasa. Puasa tu esokkan puasanya. Sini bendanya. Imam Abu Daud kata tak ada hak sebut buat ibadat tengah malam ni kecuali Hammad bin Salamah. Orang-orang lain tak ada sebut gitu. Ada sebut esok puasa lah, istihad kat orang royak esok puasa. Tak ada suruh royak malam ni, tak ada. Jadi qiyam tu apa? Tarawih pula. Lepas dia suruh orang qiyam, dia sendiri tidak qiyam. Lagu mana? Dia suruh orang qiyam, dia sendiri qiyam kau? Nabi SAW tu tidak. Lepas tu situlah sudut kelemahannya. Ini semua berpunca daripada riwayat Simak bin Harb daripada Ikrimah. Tu ialah benda Imam Abu Daud nak isyarat kau tu dah tu. Kalau kita baca sendiri tak faham tu lagu tu. Kalau ngaji baru faham. Apa-apa dia nak ayat gapo? Dia nak ayat. Sebab itulah dalam kitab Abu Daud ni, bila ada qala Abu Daud, aku dah beringat dia ada nak ayat sesuatu. Benda hak dia ayat tu kadang-kadang dia tak ayat jelas mana. Gitu-gitu je. Gitu-gitu je. Tapi gitu-gitu pun besar makna dia tu. Dua kali dia sebut. Dua kali. Jadi ittirabnya kepada dia. Ittirabnya satu pada sanad, satu pada matan. Pada sanadnya mana? Sekali dia sebut secara mursal, sekali sebut tidak mursal. Itu sanad. Pada matannya mana? Kebanyakan orang yang meriwayatkan daripada Simak, daripada Ikrimah, tak ada sebut ayyaqumu tu, tak ada sebut. Yang ada sebut gini hanya Hammad bin Salamah. Itu pada matan ittirab, tak tetap tu. Sekali gini kawan nasanya. Kau betul kawan nasanya. Jadi kalau lagu ni maknanya besar tu. Sebab Nabi SAW suruh qiyam tu bulan Ramadan tu. Qiyam tu kita nak pakai hak mana qiyam tu? Qiyam tu dengan makna tarawih. Kalau tarawih, Nabi SAW sepanjang hayat dia tak ada sepanjang bulan puasa tu tak ada main tarawih. Dan kalau dia suruh, sepatutnya dia buatlah. Dia tidak buat. Dia tidak buat. Jadi orang lain pun ada buat kau zaman Nabi tu sepanjang bulan puasa. Ni awal lagi ni awal ni, bila nampak anak bulan dia kata gitu selalu. Kira-kiranya orang akan buat mana pertama lagi. Ya kau begitu soalnya. Ni benda. Ni bendanya. Kalau kita perhati hadis ni secara teliti lagu tu nampak lalu sudut kelemahan dia tu. Sebab dalam hadis hak lebih sahih lagi, royak tak ada pun buat. Hak baru ada sepanjang bulan puasa di zaman Sayyidina Umar tu baru ada je. Tapi walaupun
Dua-dua ni tidak kuat dengan sebab ia adalah riwayat Simak bin Harb daripada Ikrimah tidak kuat. Imam Abu Dawud amari lagi hadis. Hak ni kuat, tak boleh pergi, tak boleh takwil hak ni. Iaitu hadis Ibnu Umar. Dia nyudah dengan hak tu. Ibnu Umar kata orang-orang ramai duduk mengintak anak bulan. Saya pun rayak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya nampak anak bulan tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan dia suruh orang ramai puasa. Tak ada pun suruh qiyam tengah malam tu, tak ada ni. Tapi jelas diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang saja tengok anak bulan sudah memadai. Jadi hak tadi kalau kita tidak mahu, tak boleh buat sebagai asas pun, buat sebagai penyokong kepada hak ni. Asas yang diterima oleh Imam Abu Daud dan oleh orang lain yang kata boleh satu orang saja jadi saksi nampak anak bulan tu, ini hak ni, bukan hak tadi. Hak tadi tu sebagai penyokong saja. Jadi berbeza pula susunan kitab ni. Abu Daud misalnya, Tirmizi dengan Muslim. Kalau Muslim, hak usul dia, hak kuat dia letak dulu dekat dengan tajuk mula-mula tu. Hak tu lah hak kuat. Lepas tu dia buat mari kau tak kuat, kau lemah. Gitu cara Imam Muslim. Tapi Imam Abu Daud tidak gitu. Tengok, hak tak kuat dia letak dulu, hak kuat dia letak kemudian. Ni salah satu buktinya. Itu beza cara ulama hadis susun kitab tu, beza. Dia tidak pakai kaedah yang sama. Jadi sebab tu ya kena mengaji. Kalau tak mengaji, tak boleh, tak faham benda-benda lagu tu. Kita sekat tu lah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.